P036 Kuala Terengganu. Jadi di bawah P036 Kuala Terengganu ini terdapat 4 DUN iaitu N13 Wakaf Mempelem, N14 Bandar, N15 Ladang dan juga N16 Buruk. Dan untuk pengetahuan semua, P036 Kuala Terengganu ini kerusi dikosongkan akibat perintah mahkamah pada 27 Jun apabila keputusan itu dibuat selepas pihak pempetisyen berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen pilihan raya pada November lepas. Mungkin Ismail dan juga Zaleha ada sesuatu untuk diperkatakan mengenai P036 ni dan situasi yang berlaku pada pilihan raya November lepas. Ismail? Betul Ridwan, terutamanya untuk mereka yang pertama kali. Okey, pertama kali ini crucial ataupun genting ya difahamkan kerana mungkin itu akan bersifat mengundi atas pagar ataupun tidak, tetapi adalah pilihan pengundi dalam kuasa demokrasi. Apa jua pun pilihan anda itu adalah hak dan juga tanggungjawab yang telah pun di-KZ-kan. Cuma disebabkan tempoh berkempen sudah pun tamat 11:59 malam, maka dalam perihal peraturan-peraturan pilihan raya tidak ada sebarang pengucapan, pemaparan, pengiklanan yang berbentuk kempen sewaktu tempoh pengundian. Jadi perkara ini penting. Kami juga menjalankan lunas dan tanggungjawab itu untuk membawakan gambaran. Cuma dalam konteks pada pagi ini kita akan berkongsi bagaimana prosedur pengundian yang boleh dilakukan untuk anda yang akan turun mengundi bermula 8 pagi tadi sehinggalah pada petang nanti. Baik, kita mulakan terlebih dahulu untuk kita melihat antara langkah-langkah. Tapi sebelum langkah itu, bentuk larangan lain di sekitar kawasan pusat mengundi. Kenderaan digunakan untuk mengangkut pengundi hendaklah menurunkan pengundi dalam jarak tidak kurang dari 50 meter dari pondok calon, kecuali pengundi yang datang untuk menyemak namanya. Mereka yang tidak berkenan adalah dilarang daripada menunggu atau merayau-rayau dalam jarak 50 meter dari sempadan tempat mengundi. Dan kita kongsikan langkah pengundiannya. Langkah pengundian akan bawakan di skrin anda. Ya, itu antara langkah pengundian ini, antaranya disuruh masuk untuk ke dalam tempat pengundian dan memastikan dokumen-dokumen pengenalan lengkap dan tidak ada sebarang membawa alatan elektronik sewaktu memangkah undi seperti telefon bimbit, kamera dan sebagainya. Tidak dibenarkan untuk mengambil gambar kertas undi kerana pada PRU tempoh lalu ada beberapa insiden yang mana mereka membawa kertas undi itu keluar malah mengambil gambar kertas undi. Jadi perkara-perkara ini adalah dilarang dan pastikan anda berada di kotak yang disediakan untuk memangkah dan juga memasukkannya ke dalam kotak undi yang telah pun disediakan. Dan seterusnya bergerak untuk mendapatkan celupan jari ke dalam dakwat dan juga anda menerima kertas yang akan diberikan oleh petugas di lokasi dan seterusnya juga bergerak ke kaunter seterusnya untuk meneruskan untuk mengesahkan identifikasi dan juga seterusnya langkah seterusnya memangkah itu yang paling lama menong meletakkan kertas undi terus ke dalam kotak undi kemudian keluar dan juga pastikan ia dilakukan secara berhemah dan juga tertib. Doktor, ini penting kerana walaupun dipandang enteng tetapi ada beberapa kesalahan pilihan raya yang pernah dilakukan sebelum ini termaktub di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya dan juga perkara-perkara ini juga pernah dijadikan kes mahkamah petition untuk membatalkan keputusan. Jadi bagaimana kita mendidik masyarakat supaya dalam proses melaksanakan hak tanggungjawab demokrasi ini peraturan dan undang-undang pilihan raya juga perlu dipatuhi, Doktor? Okey, kita ada pendidikan formal dengan informal berkenaan tata kelola beberapa perkara selalunya tentang memahami masyarakat dan politik dan demokrasi. Tapi agak menarik kalau kita lihat masyarakat kita ni sebenarnya sangat sistematik dan organised. Kalau kita pergi ke tempat mengundi itu, kita telah disusun dan diatur mana barisan, mana saluran dan apa yang perlu dibawa. Dan ketika masuk pun sudah dimaklumkan, cuba baca nombor IC anda. Maknanya dia nak tahu bahawa orang yang memegang IC itu adalah orang yang tahu nombor IC ni. Kalau tengah-tengah tu dia pun tengah-tengah tu fikir ini betul ke IC ni kadang-kadang kena rujuk baliklah. Kalau ada orang tua, ada penemannya yang masuk tu. Maka di sini sistem yang teratur itu daripada mula masuk mendaftar, beratur di saluran mana, masuk ke dalam perlu baca IC, tunjukkan IC, tengok sistem celup tangan, jadi semuanya sangat teratur. Seolah-olah perkara ini boleh dipelajari dan diterima on the spot. Spontaneously boleh faham dan boleh ikut peraturan. Dan saya puji sepanjang tempoh saya mengundi dan saya perhatikan rakyat Malaysia patuh pada
keperluan peraturan tersebut. Mungkin insiden kecil lah, single insiden yang mungkin bersifat provokasi, tapi dah banyak berubah dan kurang. Saya tengok bermula 2008. Banyak yang telah teratur, tertib, mereka faham prosedur dan habis terus keluar. Ya, apatah lagi pengenalan dakwat jari lebih membawa kepada integriti, saya kira, reliability pada proses itu. Dr. Aziz mungkin juga ingin komen tentang proses perjalanan. Betul tu Prof, setuju dengan Prof cakap. Sistem yang dikenakan oleh SPR, kita sedia maklum, agak komprehensif sebenarnya compare tu saya rasa dulu adalah sedikit saya pengalaman semasa saya belajar di UK, pernahlah juga saya pergi mengundi di sana, sebab kita boleh mengundi di sana, dan di sana agak lebih simple. Dia orang macam tak begitu macam kita, very comprehensive. Bagus. Cumanya saya suka ingatkan kepada pengundi semua, berhati-hati berkenaan dengan hal-hal teknikal sendiri yang kita umpamanya tanda dalam kotak. Pastikan tanda dengan tanda yang jelas, kerana ini adalah peluang kita. Satu-satunya peluang kita. Dia tak boleh dah nak 2-3 kali patah balik, tak boleh. So tanda, jangan tanda yang meragukan. Pilih dan tandalah tanda dengan jelas supaya tidak meragukan. Dan yang lainnya adalah pemakaian satu lagi. Saya juga mungkin itu adalah perkara remeh. Kita fikirkan remeh, tapi pakaian pilihlah yang bersesuaian, dan janganlah terlalu boleh dikira sampai mengganggu. So itu salah satu yang saya rasa perkara teknikal daripada pihak pengundi sendiri yang perlu kita beri perhatian lah. Okey, saya juga nak menarik perhatian untuk kita melihat kepada Akta Kesalan Pilihan Raya Seksyen 26A menyatakan bahawasanya tentang kebenaran mendirikan 4 pondok calon maksimum di pusat mengundi. Tapaknya itu perlulah berada dalam jarak yang telah pun ditetapkan. Hanya 4 poster dibenarkan, 4 pekerja boleh mengelolakannya pada setiap masa. Maka ada beberapa prasyarat yang diletakkan supaya pondok calon dibolehkan berada di sekitar radius kawasan pengundian tersebut. Itu kita akan bawakan seketika nanti berkenaan tentang perayu undi yang mungkin itu adalah konotasi konvensional, tetapi bagaimana ia memberi impak kepada kaedah demokrasi serba moden ini. Kita nak bersama dengan Ridwan. Ada pelaporannya di lokasi. Silakan Ridwan.